ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل منا إنك أنت السميع العليم والحمد لله رب العالمين. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita kumpul di surau kita untuk kita sambung pengajar kita yang telah kita tinggalkan pada sesi yang lalu, itulah pada bulan yang lepas, daripada buku dan nota fiqhul muamalah, yang mana kita masih membincangkan tentang syurutul bai', itulah syarat sah kepada jual beli. Setelah kita berbincang beberapa kuliah sebelum ini tentang rukun-rukunnya, dan kita dah berkongsi tentang syarat jual beli yang merangkumi 7 perkara kesemuanya. Pertama ialah penjual dan pembeli mesti berakal, balik, merdeka dan rasyid, yakni cerdik, ya, waras, boleh menguruskan harta dengan baik. Maka tidak sah jual beli orang yang tidak berakal, seperti orang yang gila, orang yang tidak cukup pemikirannya. Begitu juga dengan kanak-kanak yang tidak balik dan hamba yang tidak merdeka. Melainkan sebahagian ulama memberi keringanan kepada orang-orang yang demikian itu sekiranya dia diizinkan oleh walinya ataupun tuannya, ya. Kemudian kedua, barang itu mesti dimiliki, ayakunal mabi' mamlukan, mesti dimiliki, di mana kita tidak boleh menjual barang orang lain melainkan dengan keizinannya, ya. Ataupun mungkin pada peringkat awal kita tidak memberi apa-apa kebenaran, tapi setelah transaksi dilakukan kita membenarkan. Sebagaimana sahabat Nabi SAW, Nabi bagi dia duit, suruh beli kambing 1 dinar. Tiba-tiba dia dapat 2 ekor kambing. Sepatutnya dia kena bawa balik dulu kambing tu kepada Rasulullah, tapi di pertengahan jalan dia jual seekor kambing. Bila dia balik jumpa Nabi, dia kata, aku dah beli dah, duit dah sedina yang kau beri tu, dapat 2 ekor. Aku ingat aku suruh beli seekor saja, seekor lagi aku jual. Lalu Nabi tidak memarahinya, malah Nabi membenarkannya. Duit tu bukan duit dia, duit Nabi lah. Patut-patut dia dah beli, dia kena bawa balik kat Nabi dulu, ya. Tak boleh pandai-pandai nak jual, tapi dia jual. Ya. Tiba-tiba Nabi membenarkannya selaku tuan punya harta itu, maka ia dibenarkan, ya. Dalam istilah fiqh kita panggil bai' al-fuduli, jual beli secara fudul, yakni kita jual barang tanpa kebenaran pemiliknya pada peringkat awal, ya. Bapak kita ada 2 buah biji motor, kawan kita nak beli sebiji motor, tak boleh, ni bapak aku punya. Dalam kita fikir, bapak aku tak marah kot, kita pun jual. Harta tu bukan kita punya, bapak kita punya. Cakap bapak kita, ya saya dah jual dah sebiji motor. Berapa? Sekian-sekian harga. Okey je, okey. Harus, jika diizinkan. Baik. Kemudian barangan mesti mutakawim. Saya dah sebut secara panjang lebar. Mutakawim ni harta yang diiktiraf oleh syarak lah, ya. Tak boleh harta yang tidak diiktiraf oleh syarak. Kemudian barangan mesti dimaklumkan harga.
sama ada secara sebutan atau tulisan. Ini pun saya dah huraikan itu. Cuma yang hujung hari itu kita dah masuk sikit. Syarat yang kelima ialah barangan mestilah boleh diserah terima sama ada jual beli itu berlaku secara langsung ataupun secara penangguhan. Ayakuna al-mabi' maqduran ala taslim. Adalah barang yang kita beli boleh diserah terima. Ya. Sama ada kita beli itu on cash basis, mana kita bagi duit, kita dapat barang at the same time, jual beli secara langsung, ataupun jual beli secara deferment, secara penangguhan. Ya, boleh jadi kita tangguh bayaran, boleh jadi kita tangguh produk, dua-dua boleh. Yang tak boleh, dua-dua tangguh tak boleh. Ya. Kita beli barang, ambil barang dulu, duit bayar kemudian, boleh. Ataupun kita bayar duit dulu, barang dapat kemudian, boleh juga. Kalau kita ambil barang dulu, duit kemudian, itu dipanggil deferred payment. Kalau kita ambil barang dulu, kita bayar kemudian, itu dipanggil deferred payment. Betul lah tu. Barang ambil dulu, duit kemudian. Dipanggil deferred payment, penangguhan bayaran. Sama ada kita bayar after that secara cash ataupun kita bayar secara beransur-ansur, installment, Arab panggil taksid. Boleh. Atau beli barang ansuran, base kepada jual beli seumpama itu. Dan dia boleh makan harga, ya. Bila kita beli secara ansuran, dia boleh jual lebih mahal daripada cash. Itu dibenarkan dalam syarak. Berasal pada persetujuan kedua belah pihak. Satu lagi deferred product. Kita dapat produk, satu lagi dia panggil deferred product. Satu lagi deferred product. Kita bayar dulu, barang dapat kemudian. Ini pun hari ni banyak diguna pakai, especially online. Itu dipanggil deferment juga, tapi deferred product. Boleh salah satu pihak berhutang antara sesama mereka. Kita nak hutang duit pun boleh, nak hutang barang pun boleh. Tapi kena salah satu pihak saja. Dia tak boleh dua-dua hutang. Duit bayar kemudian, barang pun dapat kemudian. Hutang di dua-dua pihak, dia tak boleh. Itu dipanggil bai'ul kali bil kali. Ya. Satu pihak tak apa. Barang dapat dulu, duit dapat kemudian. Duit dapat dulu, barang dapat kemudian, tak kisahlah. Tapi dia tak boleh dua-dua tu penangguhan. Kita beli barang, duit dapat kemudian, barang pun bagi kemudian, tak boleh. Ya. Satu pihak boleh. Kita nak jual motor kat kawan kita, kita jual. Berapa motor ni? RM3,000. Aku jual motor ni RM3,000. Sahabat kita pun kata, aku beli motor ni RM3,000. Duit bayar bila? Duit esok lah. Motor ni bila nak bagi? Lusa lah. Duit pun tangguh, barang pun tangguh. Tidak dibenarkan. Haram di sisi majoriti. Itu dipanggil bai'ul kali bil kali. Ya, di mana Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Tirmizi katanya nahan Nabi an bai'il kali bil kali. Nabi larang hutang dengan hutang. Dua pihak tak boleh berhutang, ya. Satu pihak saja dibenarkan. Ya. Jadi boleh, ya. Jadi mesti ada keboleh serah terimaan. Tak boleh kita jual barang kita tak tahu boleh serah ke tak boleh serah. Tak boleh, ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil, melainkan melalui urus niaga, jual beli, perniagaan yang berlaku secara redha meredai. Kalau kita tak boleh serah terima, itu tidak diredai. Mana ada orang nak beli, kita tak boleh jamin. Betul tak? Aku beli motor ni RM3,000, aku jual RM3,000. Anak duit RM3,000. Okey, motor ni bila boleh serah? Tak tahulah, aku nak pakai lagi motor ni. Minggu depan boleh tak? Tak tahu. Lala minggu depan jadi bulan depan. Jadi tahun depan. Dalam motor tu hilang, masak. Betul tak? Dia mesti precisely. Bila boleh serah? Esok. Bila? Pukul 3 petang. Lagi bagus. Dia mesti ada satu timing bila kita nak serah. Kalau kita tangguh barang lah. Tangguh duit pun sama juga.
Aku jual motor ni 3,000, aku beli 3,000. Saya bagi contoh hak simple je ni. Ya. Dia pun bagi motor kat kita. Okey, bila nak bayar? Oh, duit tak ada lagi lah, belum gaji lagi. Ya. Bulan depan lah. Tak tahu bila. Bulan depan tu bila? Bulan depan ni banyak, 1 sampai 30 hari bulan. Kena tetapkan bulan depan 2 hari bulan. Pagi aku transfer. Okey. Jadi ada kejelasan di situ. Dia tak boleh tak jelas. Bulan depan lah, minggu depan lah. Kan? Bulan 2 lah aku bayar. Kita pun dah ingat, oh ni bulan 1, bulan 2, bulan depan kot. Okey lah. Bila kita minta bulan depan, dia aku cakap bulan 2. Sekarang bulan 1 je. Tunggulah bulan 2, dia kata kat langit tu. Nak cakap apa? Betul tak? Orang cerdik kan? Dia kata nak bayar bulan 2. Dah masuk bulan 2, dia kata aku cakap bulan 2. Sekarang bulan 1 lagi. Tunggulah bulan 2 esok-esok kat langit tu. Nak cakap apa tuan? Ya. Jadi uncertainty, ketidakketahuan seumpama itu tidak dibenarkan oleh syarak kerana dia boleh membuka kepada pintu-pintu penipuan. Tak tahu lagi menipu tak menipu tu. Tapi dia seumpama dalam fiqh kita panggil saddu zara'i. Kita nak tutup pintu-pintu penipuan ataupun banyak masalah akan timbul kan. Kena jelaskan. Mesti jelas kan? Everything must be clear. Sebab itu kita tak boleh jual barang yang uncertain. Kita ada kolam bela ikan keli contohnya. Kita nak jual ikan keli tu kena tangkap dulu buat keluar. Kalau jual by ekor, jual by ekor. Kalau jual by timbang, jual by timbang. It's okay. Tapi tak boleh aku jual sekian-sekian dengan ikan yang ada di dalam kolam ini. Tak boleh. Dia tak jelas kan. La yajuzu bai'u samaki fil ma'il kasir, kata An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Tak boleh jual ikan yang berada dalam air yang banyak. Kolam. Kalau ikan tu duduk dalam baldi tak apa. Sebab we can take it anytime. Macam tuan beli ikan yang di pasar duduk dalam akuarium kan. Tuan-tuan beli dulu baru dia buat keluar siang, betul tak? Kalau dia tangkap dulu baru tuan-tuan bayar. Tak, biasanya kita pergi bayar dulu. Lepas tu dia pun kaut dalam akuarium, potong siang. Okey. Kerana walaupun di situ ada ketidakjelasan, ada juga goro tu. Tapi goro yang boleh diuruskan. Dalam akuarium dia boleh ambil je. Tak apa. Yang tak boleh filma il-kasir, dalam air yang banyak yang kita tidak nampak. Kalau air yang sikit tak apa. Begitu juga tak boleh begitu juga tak boleh jual burung yang ada di udara. Walaupun dalam kebun kita. Kita kata dalam kebun aku ni banyak burung-burung merpati ni. Aku nak jual lah, boleh 2-3 ekor. Kita jual. Aku jual burung merpati yang ada dalam taman aku ni. 2 ekor. RM10. Dia pun bayar RM10. Tangkap sendiri je. Boleh? Logically okey je, apa masalahnya pun. Tak boleh. Tak jelas. Ya. Macam-macam tuan ya. Ya. La yajuzu bai'u at-ta'ir fil hawa. Kata An-Nawawi tak boleh jual burung yang ada di udara. Tapi hak dalam sangkar boleh. Pasal hak dalam sangkar macam dalam akuarium tadilah. Kita boleh ambil dia pada bila-bila masa. Hak tadi boleh juga, tapi susah sikitlah. Tak? Nak tembok ke, nak pakai pengait ke, lalau tak rapat, bergaduh. Betul? Jadi Islam tak benar. Dia tutup pintu-pintu yang boleh bawa kepada persengketaan. Wala bai'u al-abiq. Dalam konteks zaman dulu tak boleh jual hamba yang melarikan diri daripada tuannya. Ya. Aku ada seorang hamba ni, aku nak jual, tapi dia dah lari dah. Kau beli, kau pergi tangkap lah. Tak boleh. Dia kena pergi tangkap dulu baru dia jual. Itu dia panggil al-abiq. Sama juga la yajuzu bai'u syarid, kata An-Nawawi, tak boleh jual al-abiq, hamba yang lari. Asyarid, haiwan yang terputus talinya. Ya. Dia beli lembu.
Lembu tu dah terputus tali, lari tak pergi mana kan. Ya, mungkin nampak lembu tu tapi nak tangkap agak sukar, liar. Dia jual tak boleh. Ya. Haiwan yang terputus talinya yang dia panggil apa ya? Tak kisahlah haiwan liar ni kan yang pakai tali kan. Bila tali tu putus dia boleh pergi ke mana-mana, kita jual. Maka tidak boleh ya. Dan apa-apa jual beli walaupun itu bentuk-bentuk yang klasik dalam konteks hari ni mungkin ada sikit sebanyak persamaan, ya, maka tidak dibenarkan. Banyak jual beli yang dulu memang kita kata macam dah tak ada hari ni, tapi kadang dia timbul balik tuan-tuan. Timbul balik. Baru-baru ni beli kosmetik pakai cedok. Betul tak? Ada kan? Dia tak dalam bekal besar, dia bayar RM20, dia cedok. Jadi apa-apa jenis kosmetik yang ada dalam gayung dia tu, dia dapat. Ada pula. Dulu zaman dulu ada dia panggil bai'u al-mulamasah ataupun al-munabazah ataupun al-husad. Tu betul-betul jual beli jenis macam tu lah. Semula ni dia cedok. Dulu yang main lempar. Ya. Belik-belik lah. Dia tak barangan di hadapan, dia lempar dengan batu. Batu tu kena kat baju mana? Itu baju dia punya. Dia nak baju kalau biru tu je lempar. Allah tak kena kalau biru, dia kena kalau merah. Dah. Ada ketidakpuasan. Betul tak? Dia tengok barangan bekas tu banyak. Ada gicu, ada ni. Aku dia keceduk sekali dapat dia tak nak. Mana boleh jual beli macam tu? Ramailah ahli-ahli muamalat duk komen jual beli cedok seumpama itu haram dalam Islam. Kerana uncertainty, tidak ada kejelasan. Kita mesti specify apa yang kita nak bila kita melakukan jual beli. Tak apa salah orang duk komen dalam Facebook kan. Orang kita dia tak tahu. Apa salahnya? Tu beli borong boleh. Kan? Kita beli borong boleh tu sama je, ada rosak ada yang tak rosak. Borong lain. Jual beli borong dibenarkan. Kerana dia kuantiti yang banyak. Agak sukar untuk kita beli satu persatu. Jual beli borong dibenarkan. Dunia punya fatwa. Kita punya fatwa dibenarkan. Walaupun kita beli kadang-kadang ada yang rosak. Betul. Contoh di borong ada yang rosak, ada yang tak rosak kan. Tapi yang tak rosak tu lebih banyak lah kuantitinya daripada yang rosak. Tapi kenapa ia dibenarkan? Kerana ia satu bentuk jual beli yang telah ada zaman dulu dan dia tidak menimbulkan pertikaian. Ada tak orang beli borong bergaduh? Jarang lah kan. Boleh kata tak ada lah, sebab dia dah tahu tabiat jual beli seumpama itu akan ada sikit sebanyak risiko kerosakan barang atau seumpama. Tapi sebaik-baiknya kita kena elakkan jugalah macam si penjual. Tapi kadang-kadang dia pun tidak tahu, dia beli barang borong daripada luar negara, buat mari dia pun jual borong juga. Borong-borong seumpama itu, as long as kita tahu dia punya harga, kita tahu barang kita beli itu barang apa dan kuantiti atau kualiti dia secara am, that is enough, cukup. Tak perlu kita buka satu persatu. Pasal borong kan, ni tak sama dengan borong lain, ya? Jadi tak boleh lah. Jadi tak payah nak jual pelik-pelik gitu. Jual beli cedok dia panggil. Sama lah ya. Jadi tak dibenarkan. Dia kadang-kadang benda ni kalau sukar untuk dielakkan, terutama jika ia melibatkan kuantiti yang banyak, Islam memberi rukhsah, ya, selagi mana hal itu tidak betul-betul diharamkan. Tambah-tambah kalau ia masih melibatkan khilaf sikit sebanyak di kalangan para ulama. Ada ulama yang melarang borong ni, tapi majoriti membenarkan, dan dasar-dasar yang membenarkan itu lebih kuat dan memudahkan konteks perniagaan hari ni. Okeylah. Ya. Kalau nak ikut semua orang sepakat, apa benda pun tuan-tuan tak boleh buat. Kan? Tengok, janji dia tidak menyalahi prinsip jual beli ataupun prinsip muamalah yang ada. Ia pun tidak disepakati oleh para ulama, dan ada keharusan sikit sebanyak untuk kita meneruskan, dan dia tidak membawa kepada persengketaan. Dia is okay. Ya? Cari ni lah, kata kes kepuk leko tu kan, tok basuh perut, tok buai darah, pakai blender dengan perut-perut, blender dengan darah-darah. Tuan-tuan tak pernah makan kepuk leko? Haram, masuk neraka nanti kan. Ikan ni tuan-tuan, sebagian ulama kata darah dan
tahi dia adalah najis, mesti dibersihkan. After that baru kita makan. Kalau ada darah pun yang melekat pada isinya, itu dimaafkan. Sebahagian besar lah kata begitu, kita boleh kata majoriti lah. Tapi sebahagian yang lain, termasuk juga satu wajah dalam mazhab Syafi'i pun dia kata okey, ikan ataupun haiwan-haiwan laut ni haiwan yang diberi keringanan oleh Rasulullah. Nabi dah bagi tahu, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Haiwan-haiwan laut ni airnya bersih untuk dibuat bersuci, wuduk dan mandi wajib. Haiwan di dalamnya adalah halal, suci, bersih. Jadi kalau tuan-tuan beli ikan, tuan-tuan goreng, basuh luar je lah, perut tak buang, tahi tak buang kan, tak potong keluarkan darah, goreng tuan-tuan makan. Sebahagian memberi keharusan. Cuma sebaik-baiknya basuh lah, pasal kita boleh basuh. Tapi dalam industri hari ni yang melibatkan ikan yang bertantan yang diproses, tuan-tuan ingat dia basuh ke? Siapa sini makan pi minyak ikan? Siapa makan? Tak makan? Makan tuan. Omega bagus untuk mengelakkan stroke. Antara rawatan orang yang sakit stroke, makan pi minyak ikan. Saya bukan meniaga ni, saya tak jual pun. Meniaga dalam masjid haram sebab saya beritahu produk tu bagus. Minyak ikan orang jual kat farmasi tu kan, tahu? Follow tadi pi minyak ikan, dia panggil apa? Omega 3 apa? Omega apa? Saya pun tak tahulah. Tapi saya beli daripada dulu, saya dah banyak tahun makan benda tu. Pi minyak ikan tu, tuan-tuan, ikan tu dia belah buang perut, dia basuh darah ke? Bertantan dia proses, dia kilang tuan. Dia tak buang perut, dia tak buang darah, dia hanya basuh luaran, dia blend terus, keluarkan minyak jadi ikan, tuan-tuan makan. Habis tu tuan-tuan makan masuk neraka lah. Fatwa hari ni dah ambil pendapat haiwan laut suci keseluruhannya. Terutama jika ia menyebabkan industri-industri besar, ikan yang banyak yang agak sukar untuk dibasuh, dibuang tahi satu persatu. Dan saya kira dalam industri keput leko pun, bagi saya that is okay. Kalau dia tak basuh, dia blend sekali dengan ikan-ikan, as long as parameter dalam fatwa kata, as long as dia tidak memudaratkan melalui resolusi yang dikeluarkan oleh ahli-ahli perubatan. Kalau ahli perubatan buat keluar benda ni membawa kepada kemudaratan, baru tidak boleh. Tapi as far as I am concerned, benda itu tidak membawa kemudaratan. Sebab itu Islam tuan-tuan, Nabi ni dia bukan pandai-pandai dia. Apa yang dia sebut adalah wahyu daripada Allah. Haiwan-haiwan laut ni dia tidak memudaratkan. Kecuali kalau betul-betul mudarat lah, macam ular laut tak boleh. Ini ikan lah terutamanya. Maka tidak ada mengapa. Tidak mengapa. Walaupun apa isu tu khilaf. Jadi tak melibatkan masuk neraka ke apa, tak ada. Kalau kita yang buat basuh, buang darah-darahnya. Tapi kalau melibatkan industri tertentu, telah difatwakan harus. Jadi tak ada apalah. Nampak? Itu saja. Sama je. Isu dia darah dan tahi itu sebaik-baiknya bersihkan, tapi kalau kita tak bersih pun that is okay. Tapi sebaik-baiknya bersih lah, pasal kita boleh bersihkan. Benda-benda khilaf ni, kalau kita keluar dari khilaf itu lebih baik. Ini kalau melibatkan industri lah, macam industri minyak ikan, industri kopi, industri apa-apalah, pemakanan yang melibatkan ikan yang banyak, dia pun tak basuh, dia pun tak buang tahi, jadi tak mengapa. Tapi kalau tuan-tuan saya tak nak makan lah, tak payahlah. You tak nak makan, sudahlah. Bagi orang yang nak makan. Tapi kalau nak kata benda tu haram secara mutlak, najis secara mutlak, of course kalau masuk neraka, itu tak tepat. Kerana benda ni sudah difatwakan harus. Itu muamalah juga tu. Tapi lebih kepada fiqh makan dan minum. Saya di sini saya tak ajar fiqh makan dan minum. Tapi di universiti saya pernah ajar subjek fiqhul at'imah wal ashribah, the science of food and beverage, dan ada surau juga saya mengajar fiqh makan dan minum. Prinsip makan macam itulah, kita kena tahu. Kalau benda yang betul-betul tak boleh lah. Tapi dunia hari ni kita kadang kena tengok fatwa. Kita tak boleh bergantung hanya pada buku-buku klasik. Tengok buku klasik memang dia majoriti kata haram, kita pun pakai haram lah. Kita tengok fatwa semasa. Kerana isu-isu seumpama ini dia melibatkan muamalah
dan some of them dia melibatkan industri-industri tertentu yang kadang-kadang agak sukar lah untuk kita mencapai standard yang betul-betul jumhur, ya. Jadi okey je lah. Hujan nak isyak dah, kejap je. Jadi kena ingat yang tu, boleh tak boleh jual barang yang tak boleh diserah terima ataupun tidak tahu bila aku nak serahkan, tak boleh. Okey, balik pada yang tadi, lari tu. Balik pada tadi kan. Kat mana tadi? Saya pun dah lupa. Tangguh barang tadi, kita kena tahulah ya. Bila kita nak serahkan barangan, pembayaran pun sama. Kita kena determine bila kita nak bayar. Ya. Tapi kalau kita tak determine, kita kata bayar bulan depan. Ataupun bila kita bayar secara beransur-ansur, aku bayar selama 10 bulan. Aku bayar di awal bulan, that is okay. Kerana dalam setengah keadaan, kita tetapkan berapa lama kita nak bayar dan berapa kali, walaupun tak ditetapkan secara more spesifik, macam awal bulan, 2 hari bulan, 3 bulan, tak perlu. Dan itu yang dipraktikkan di perbankan dan pusat-pusat kewangan, di mana bila kita berjanji untuk nak bayar satu produk yang kita lakukan, memadai kita nak bayar dalam berapa bulan, ya? Cukup, tak perlu kita kata nak bayar 2 bulan ke 3 bulan. Terlalu spesifik pun kadang-kadang menyusahkan, tak boleh juga kan. Ada orang gaji awal bulan, ada orang gaji akhir bulan, ya? Tak tentu. As long as kita dah ada komitmen yang kita nak buat, ya? Kita di bank, kita sign agreement wa'ad, dia panggil, kita janji nak bayar. Nah, kalau kita tak bayar, ada implikasi-implikasi tertentu yang bukan hanya melibatkan undang-undang syarak, tapi undang-undang wada'i, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk nak memastikan institusi kewangan dapat berjalan dengan baik, ya? Kita dah buat perjanjian lah dengan mereka macam ni kan. Kita tak bayar, nanti dia tarik, dia jualkan, sebab kita dah gadai harta yang kita beli tu. Kita tak boleh marah, tuan-tuan tak bayar kereta 2 bulan 21 hari, bank boleh tarik. Islamik baik, konvensional baik. Tuan-tuan dah buat perjanjian asal bersama mereka. Pasal kita, harta kita tu kita dah gadai kat dia. Bila kita tak mampu nak bayar hutang, dia berhak untuk menjual barang yang kita gadaikan, ya? Jadi kita tak boleh marah lah. Lepas tu kita kalau ada hutang, kita kena make sure kita bayar tu, jangan, kalau kita tangguh, jangan lebih daripada had yang dibenarkan. Kalau pembiayaan kenderaan, pinjaman kereta atau seumpamanya, Islami ke, konvensional ke, dia tak boleh lebih 2 bulan 21 hari. Tuan-tuan lebih 2 bulan 21 hari, masuk hari yang ke 2 bulan 22 hari, saya rasa 99% harta tuan-tuan akan ditarik. Kecuali kalau tuan-tuan masuklah rumah, kunci pintu rumah, selimut kan. Hari ni orang nak cek kereta tuan-tuan, kalau tak bayar, dia cek dengan laptop je. Saya ada kawan, kerja dia tarik kereta. Sambil-sambil saya buat kereta dengan dia, dia duduk sebelah saya, dia tekan laptop je. Kereta potong WSK 2221, dia tekan WSK 2221. Oh, dah keluar surat tarik. Follow. Aku nak pergi kerja sekejap lagi ni. Tak apa. Dia kerja dia, tu lah kerja dia. Orang tarik kereta ni, kerja dia tekan laptop, tekan nombor. Tengok kereta tu tekan, tengok kereta ni tekan. Oh, kereta ni dah 2 bulan tak bayar. Ada satu kereta mewah tuan, potong, potong. Dia tekan. Daripada beli 6 bulan tak bayar. Lah, tak ada orang tarik lagi. Kita kawan macam-macam tuan. Kita diingatkan, bila kita tak bayar kan, dia dapat surat, dia detect ataupun trace harta tu dengan surat tu saja tak. Sekarang ni semua online. Dalam laptop dia, semua bank-bank ada dalam tu. Mana-mana bank yang keluarkan surat untuk tarik, semua ada dalam tu. Jadi dia tahu. Hanya tekan nombor kereta saja, dia tahu kereta kita dah bayar berapa lama, berapa bulan tak bayar. Kalau dah keluar surat tarik, dia follow terus. Dia follow je tuan-tuan pergi mana kan. Kalau tuan-tuan balik rumah, selamat. Biasa dia tak kacau. Dia tunggu tuan-tuan keluar. Tuan-tuan pergi parking ke depan bank depan ni ke, parking depan pasaraya mana-mana ke, dia boleh tarik. Jadi dia ada surat kebenaran. Tapi ada juga setengah tu, dia tak tarik, dia tunggu driver datang. Bila driver datang, dia cakap kereta you dah kena tarik, dia tunjuk surat dekat tab dia. Kalau tak nak saya tarik, bagi saya 600.
Tuan pun bayarlah 600. Dengan bank tak selesai juga. Kalau tuan-tuan boleh terus selesaikan, tak apa. Kalau tak selesai, after 1 week dia mari tarik juga. Jadi tak payah selesai dengan dia jalan belakang. Tuan-tuan terus. Macam ada pengalaman je Ustaz. InsyaAllah. Okey, apa lagi ya? Sebab itu, tuan-tuan pergi kolam pancing. Saya kira ahli-ahli muamalat semasa memberi pendapat ianya haram. Kerana ni lah, tuan-tuan beli barang secara tidak boleh diserah terima. Tuan-tuan bayar tu sebenarnya macam tuan-tuan beli ikan dalam kolam. Dalam keadaan tidak diketahui kadarnya. Ada goro di situ. Ni lah. Beli barang tak boleh serah terima. Tu banyak yang kata haram tu. Ya. Jadi kalau nak mancing sangat, pergi kat tepi sungai, dekat selayang tu kan, duduk kat situ pagi sampai petang sampai lebam. Jadi ikan yang kita dapat pun bagi anak-anak kita yang halal. Mana boleh haram, kita bayar sejam RM30. Kita kata macam tu ya. Tapi elakkanlah kalau boleh. Orang yang tak suka mancing ni okey je, tapi yang jenis kaki-kaki pancing kan, kadang susah juga nak terima tuan. Susah. Terpulanglah ya. Baik. Yang keenam, tiada paksaan antara kedua-dua pihak, di mana kedua-duanya mestilah redha meredai. Ini saya dah selalu sebut sejak zaman dulu. Ayat Qurannya saya dah cair dah baca pada tuan-tuan. Tuan boleh rujuk surah Al-Baqarah tadi, surah An-Nisa tadi ayat 29. Dan banyak hadis-hadis Nabi SAW. Asas kepada transaksi dalam mana-mana kontrak muamalah mesti ada redha meredai antara satu dengan yang lain. Macam mana nak tahu tuan-tuan redha? Tuan-tuan sign kontrak, redha lah tu. Tapi soalnya bila kita sign kontrak, kita tak kita tak baca, kita macam okey je. Tapi bila suatu masalah timbul di kemudian hari, tuan-tuan nak mempertikaikan pula. Sedangkan tuan-tuan sendiri dah redha. Kalau tak redha, awal-awal jangan buat urusan dengan mereka ya. Baik, kemudian yang ketujuh, yang terakhir sekali, berlaku secara munajas dan tak boleh taklik apa-apa urusan muamalah, especially jual beli. Tuan-tuan tak boleh kata aku beli jika sekian-sekian, tak boleh. Dia kena aku beli saja. Ya. Tuan-tuan tak boleh kata aku jual jika bla bla bla. Dalam kontrak tu dia tak boleh. Dia kena aku beli saja. Tak boleh ada taklik, tak boleh ada pergantungan kepada apa-apa. Ya. Dia tak macam kontrak dalam pernikahan boleh taklik. Ya. Tuan-tuan boleh kata pada isteri tuan-tuan, kalau engkau buat begitu, buat begini, kita talak. Boleh. Taklik dalam an-nikah dibenarkan, taklik dalam muamalah tidak dibenarkan. Adalah masalah-masalahnya. Tapi ia disepakati oleh para ulama, tak boleh muallaq, tak boleh taklik, mesti munajjas. Mesti berlaku on the spot. Barang tangguh boleh, duit tangguh boleh, tapi kontrak itu mesti on the spot ya. Habislah situ. Ada soalan? Masuk bab yang baru ni. Seminit lagi ya? Okey, kita masuk satu lah malam ni. Isyak. Azan dulu Nak azan? Azan? Azan lah. So Jumaat sebaik-baiknya azan. Biar 5 waktu, 5-5 ada azan. So biasa saya tak kisah sangat. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana tasyrati qamatu Muhammadin wasiyyatul qadira ba'd. Ada yang tanya apa-apa tak? Tak ada? Ya. Kalau katalah satu ladang ternakan. Ha? Satu ladang ternakan. Ladang ternakan. Okey, dia nak jual sekor kambing, biasa dia jualkan 3 sekor. Aha. Oleh kerana kambing tu sedang mengandung, mungkin lagi 2 bulan nak beranak. Aha. Jadi kata dia up dan jadi ke 1,200. Dia jual lebih mahal lah kerana kambing tu mengandung. Mengandung tiba-tiba. Boleh? Boleh. Boleh. Tapi kalau tiba-tiba gitu kan dia dapat tu, anak tu mati pula kat dalam. Itu tak ada masalah. Tak ada. Okey, dia sebenarnya jual haiwan yang mengandung harus dalam syarak. As long as yang kita jual itu adalah ibunya. Kita jual tu ibu tau, bukan anak. Kalau dia jual, okey saya jual kambing ni. Kambing ni saya jual 1,200. Biasanya kambing seekor 1,000, tapi saya jual 1,200 sebab dia sedang mengandung. Saya kira itu harus. Yang tak boleh kalau dia jual 1,000, mak dia 200 anak dia, tu tak boleh. Diasing-asingkan sebegitu. Tapi kalau kita jual lebih mahal kerana kambing ni dia mengandung, atau kambing tu begitu, kambing ni begini, tapi dia jual ibu dia jual, harus. Yang tak boleh ialah jual anaknya ataupun jual ibu dan anaknya secara berasingan. Itu dalam syarak kita panggil bi' hablil hablah, jual janin yang ada dalam kandungan. Dia dilarang kerana ada uncertainty di situ. Janin tu kita tak tahu. Boleh tengok janin tu? Tak boleh. Betul tak? Lagi satu, kita tak tahu janin tu dia keluar hidup ke mati ke. Jadi tak boleh jual janin ya. Jual ibu tak apa, walaupun harga lebih mahal. Itu dalam syarak dia panggil bi' hablil hablah. Di mana kata Jabir radhiyallahu taala anhu dan Sunan Abi Daud, nahan Nabi an hablil hablah. Nabi larang jual kandungan yang ada di dalam perut. Jual kandungan pun tak boleh, jual muk dengan kandungan pun tak boleh jika dia asing-asingkan. Tapi kalau dia jual, harga tu mahal. Alasan dia sebab kambing ni mungkin mengandung, itu tak apa. Itu harus jual muk dia. Ya. Yang tak boleh tu asing-asing. Itu dalam konteks hak tadilah. Tak boleh diserah terima. Pasal kami dalam perut tu macam mana nak serah terima. Lagi satu, di situ ada gharar. Kita tak tahu keadaan anak kami tu macam mana. Benda-benda yang tak boleh diukur, yang tak boleh dinilai, yang tak boleh ni, tak boleh kita jual beli kan. Sama juga jual beli mani haiwan, dipanggil bi' asabul fahli, juga dilarang dalam syarak. Contohnya kita ada kambing perempuan. Ini banyak orang buat ni. Kambing perempuan, kambing betina lah, betul tak? Okey, kita pun
kawan kita ada kambing jantan. Okey, aku ambil kambing jantan kau 2 bulan. Kawan kita kata ambil lah 2,000, sebulan 1,000. Okey, ambil. Haram. Kerana itu dalam konteks menjual mani haiwan. Dia panggil bai' asabil fahli. Tapi kalau dia beri percuma, boleh. Pinjam, boleh. Ustaz, pinjam kambing jantan ustaz lah. Saya nak buntingkan kambing betina saya. Ustaz ni kan baik hati. Maklumlah ustaz. Ambil lah. 2 bulan ke, 2 tahun ke, ambil. Pinjam boleh. Tapi kalau sewa, kalau macam tadilah, tak boleh. Itu dalam konteks jual janin. Jual mani haiwan. Dia lebih kurang tu. Pasal apa tak boleh ya? Pasal kita tak tahu bila kita bayar. Betul tak? Kita tahu ke kambing ni tu boleh buntingkan kambing kita? Sewa duit dah bayar 2,000. 2 bulan. After 2 month, tak bunting-bunting kambing kita. Agak-agak bergaduh tak dengan kawan kita tu? Apalah kau punya kambing ni. Tak power lah dia punya tu. Dia akan timbul persekitaran pada masa depan. Benda ni tak boleh diukur, tak boleh dinilai, dan kita tak pasti pada masa akan datang. Tu saya kata Islam ni kadang-kadang dia bukan haramkan benda tu sebab benda tu memang haram. Tak, tapi kerana dia membuka kepada pintu-pintu persekitaran pada masa akan datang. Especially kalau ia melibatkan gharar atau uncertainty umpama ini, of course dia akan buka kepada orang kata apa? Masalah-masalah in future. Jadi dia tak benar lah. Betul tak? Kalau percuma tak apa. Sebab dia, saya pun takkan marah sebab kawan saya pun takkan marah sebab dia tak bayar. Tapi kalau dia bayar, kalau bunting tak apa, pinjam 2 bulan, habis kambing betina dia buntingkan. Okey, happy lah kita. Cuba kalau tak bunting, tak happy kan? Jadi dia situ. Jadi okey je. Jangan jual berasingan dan jangan jual janin tu. Contoh kambing kita mengandung, kita jual. Aku jual lah janin ni 100. Dia beranak nanti kau ambil. Mak aku tak jual. Mak aku nak jual anak je. Tapi jual sekarang tak boleh. Nak jual anak, tunggu dia beranak dulu. Tengok anak tu macam mana. Okey tak okey, baru boleh jual. Nampak? Dia dalam prinsip gharar lah. Gharar ni makna benda tak nampak. Benda tak boleh nilai. Benda tak boleh ukur. Ya? Dia, muamalat ni dia kena clear. Apa yang kita nak uruskan, transaksikan, dia mesti clear. Kalau benda tu bertimbang, berapa timbangannya. Kalau benda tu berukuran, berapa ukurannya. Panjangnya, pendeknya. Dia kena jelas. Kalau tak jelas, dia masuk gharar lah. Bila gharar, dia haram. Dan transaksi itu dianggap sebagai kontrak yang tidak sah. Ya? InsyaAllah ta'ala. Ada soalan lagi? Tak ada? Ada nak tanya apa-apa? Saya ingat maksud tajuk baru. Itulah jual beli yang dilarang. Prohibited sales. Al-buyu' al-muharramah. Tapi saya akan masuk pada sesi akan datang. Yang sekiranya dalam banyak-banyak isu dalam muamalah, isu yang paling penting ialah kita mengetahui apakah bentuk-bentuk dan jenis-jenis jual beli ataupun transaksi muamalah dalam syarak yang dilarang. Yang mana sebahagian besar daripadanya adalah yang diharamkan, walaupun segelitik dimakruhkan. Tapi dia dalam konteks larangan. Hak ni hak paling yang kita nak kena tahu. Ya? Dan biasa kalau kita tahu jenis-jenis dan bentuk jual beli seumpama ini, seumpama kita ada idea apakah transaksi yang dibolehkan dan apakah yang tidak dibolehkan. Dan dalam banyak-banyak hal muamalah, hak ni hak betul-betul fardu ain. Rukun jual beli tak fardu ain. Hak kita belajar ni kan syarat jual beli, rukun jual beli, tidak fardu ain. Kalau saya tanya Ji, rukun jual beli ada berapa Ji? Pembeli, penjual, tak ingat lah ustaz. Tak berdosa. Mengetahui rukun jual beli bukan fardu ain. Of course kalau syarat jual beli, kita dah belajar 7 syarat jual beli dalam 6-7 kuliah dah kot. Apa je syarat jual beli? Dia tak ingat. Tak ingat lah ustaz. Ya, tak apa. Ya. Jadi banyak dalam muamalah ni dia fardu kifayah. Tapi hak betul-betul fardu ain ada beberapa sektor. Antaranya hak ni lah, mengetahui bentuk-bentuk dan kategori jual beli yang dilarang dalam Islam. Kalau kita tak tahu one by one pun, semua kita ada idea mana hak boleh, mana hak tidak boleh. Dan saya notakan di sini ada 23 sebenarnya yang saya kira yang paling basic. Sebagainya masih diamalkan, sebagainya sudah tidak diamalkan lagi. Dan sebenarnya kalau kita tengok dalam muamalah secara keseluruhan, dia sebenarnya bukan 23, dia lebih daripada itu. Saya hitung-hitung dalam muamalah ni dalam 30 jual beli yang dilarang sebenarnya. Sebagian besar adalah haram, sebagian kecilnya adalah makruh. Dan next nanti kita akan masuk satu persatu. Mudah-mudahan kita akan sempatlah menghabisi tajuk ini. Aku liqaul azza, sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.